Tuan kena ingat, tuan-tuan, aurat kita pakai ketat itu aurat. Orang tengok kita, tuan-tuan, kita berdosa, dia tengok pun berdosa. Tambah-tambah orang perempuan, tolonglah salih alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan, pakai elok-elok sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Akhirnya kita dipertemukan semula setelah last kita berjumpa hari itu pada 28 Januari 2020. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, dah Julai, Ogos dia baru jumpa balik kan. Ni COVID-19 ni pasal kan. Tuan. Jadi saya pun tak tahu tuan senyum ke marah ke lagu mana pun saya tak tahu. Jadi waktu main kuliah-kuliah lepas PKP ni rasa macam aduh tak semangat kan. Tidak tuan-tuan nampak muka-muka marah, muka-muka senyum ah. Ala kulli hal, kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, dan kita berada pada kitab yang kedua pada menyatakan qulub qalbun, ke jantung. Dan perkara-perkara yang berkaitan macam mana caranya untuk kita membersihkan hati kita ni. Dan kita berada pada bab taubat. Bab taubat. Kita masih berada pada bab taubat. Panjang kita bincang bab taubat ni tuan-tuan. Kita bincang tentang Allahumma salli ala Muhammad, macam mana taubat, taubat nasuha macam mana. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, definisi taubat. Kita bincang banyak benda tentang taubat. Dan hari ini kita akan masuk pada Allahumma salli ala Muhammad, macam mana yang dosa kecil itu dia boleh berubah menjadi dosa besar. Macam mana dosa kecil boleh berubah menjadi dosa besar. Benda ni kita tahu juga. Kita duk ingat, alah dosa kecil je. Dia tak tahu rupa-rupanya dosa kecil yang kita duk buat tu dah jadi dosa besar. Dosa besar. Kalau dosa kecil, kita boleh bersihkan dosa ni dengan dua cara. Yang pertama, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Dan istighfar, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, cara untuk kita membersihkan dosa-dosa kecil ini dengan kita melakukan amalan-amalan soleh. Kita buat amal soleh, Allah ampun dosa kecil. Kita mai ke masjid, kita jalan kaki ke masjid, Allah ampun dosa-dosa kecil. Kita semayang, Allah ampun dosa-dosa kecil. Kita puasa sunat, Allah ampun dosa kecil. Ni 10 Muharram kita nak main ni, hari Ashura. Hari Ashura hari berapa bilang ni? Hari ni 7 dah. Ya, 7 ni. Betul kan? Oh, tak berani nak angguk apa yang ni. 7 lah ni. Ada situ dah? Ada juga paling mod, tak ada. Ni Amerika punya. 7 kan? Malam 7 ni kan? Saja nak tanya kan. 7, malam 7. Jadi 3 hari lagi kita nak puasa Ashura. Puasa hari Ashura. Puasa Nabi SAW suruh puasa. Nabi SAW sampai ke Madinah. Nabi SAW kata dekat para sahabat, bila Nabi SAW tengok orang-orang Yahudi di Madinah duk puasa. Dan Nabi SAW tanya, mereka puasa apa? Mereka kata, ni puasa ni, mereka ni meraihkan hari pembebasan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya daripada Fir'aun. Lalu Nabi kata, kita lagi berhak daripada Nabi Musa daripada mereka.
Maka semenjak daripada hari itu Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan kelebihan puasa hari Ashura, yukaffiru anhu, akan diampunkan dosanya sallallahu alaihi Muhammad setahun yang sebelumnya. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Allah akan ampunkan dosa setahun yang selepas. Dosa apa ni? Dosa kecil. Dosa kecil. Tuan-tuan, tolong puasa. Kita boleh puasa hari sebelum hari ke-9 dan puasa hari 10. Nabi SAW kata, kalau sampai tahun depan, kalau aku sempat sampai tahun depan, aku nak puasa hari ke-9. Takdirnya Nabi SAW wafat sebelum daripada sampai tahun depan. Maka Rasulullah Muhammad, kita dianjurkan oleh Nabi SAW, walaupun Nabi SAW tak pernah puasa hari ke-9 sebab Nabi tak sempat sampai, tapi Nabi SAW sebut tentang, kalau aku sampai tahun depan aku nak puasa hari ke-9. Pasal apa nak puasa hari ke-9 tu? Nak membezakan di antara amalan puasa orang Yahudi dengan amalan puasa orang Islam. Dia faham tak? Jadi kalau tuan-tuan nak puasa, nanti puasa hari ke-9, puasa hari ke-10. Hari ni 7, esok 8 lusa puasa hari ke-9. Kalau rasa macam nak puasa hari 9, pakai tak aku Ustaz, paling tidak puasa hari ke-10. 10 pun nampak gaya cerah masa depan Ustaz. Tak apa, tak payah puasa langsung, tak apa. Tapi tak dapatlah kelebihannya. Hari puasa hari Ashura lagi. Hari ke-10. Kita buat bubuk suara. Buat suara orang utara cakap buat suara lah. Kan kita sini panggil apa? Buat bubuk. Buat Ashura lah. Buat Ashura. Boleh nak buat Ashura, buatlah tuan-tuan. Ulama-ulama orang dulu-dulu dia duk fikir macam mana cara nak menyatukan orang kampung, orang ramai duduk berimpun. Dia ambil lah kisah-kisah tu, Nabi Nuh AS turun landing atas Bukit Judi, kena jatuh pada hari tu. Lalu dia pun himpunkan makanan-makanan yang ada dalam kapal tersebut. Akhirnya campur mai jadi bubuk Ashura. Ni, maka boleh tak nak buat bubuk Ashura? Boleh buat, jangan sampai tekad kata wajib buat, yang tu yang tak boleh. Tahun ni kita buat tak bubuk Ashura? Oh, tak boleh PKP, pekat tanggung dosa habislah kita tahun ni pasal tak buat bubuk Ashura, tak boleh lah tu. Faham tak ni? Cerita bubuk Ashura ni nak buatlah. Kita niat buat kita tu berimpun, nak menyambung, nak menghubungkan silaturahim di antara orang kampung, pakat-pakat berimpun kita buat, pakat-pakat bagi contribution, pakat nak buat kenduri. Dapat pahala mudah-mudahan. Faham tak? Jadi selagi tak ada i'tikad kata benda tu wajib buat, ataupun i'tikad dapat pahala lebih ke, dapat apa-apa kelebihan tertentu yang Nabi SAW tak sebut, maka selagi tu tuan-tuan buatlah. Kita niat nak menghubungkan silaturahim, nak buat kenduri. Kenduri dianjurkan dalam agama, kenduri pun dianjurkan Islam. Buatlah tuan-tuan. Syarat jangan sampai i'tikad kata benda tu wajib nak buat. Cuma kelebihan hari itu bukan bubuk, kelebihan makan bubuk, kelebihan hari itu kelebihan puasa. Faham tak? Buat buat surah, buat pekat-pekat buka puasa cantik. Buat buat surah hari itu, pekat-pekat buka puasa lepas pada tu. Boleh, cantik, tak ada masalah apa. Boleh faham tak? Jadi yang cerita amalan-amalan yang mengampunkan dosa, amalan ampun dosa, amalan ampun dosa. Amalan ampun dosa ni dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar dia kena taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu. Bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Sallallahu alaihi Muhammad. Taubat nasuha ni lagu mana kata ulama? Ingat kita dah bincang itu. Yang pertama berhenti buat maksiat tu. Yang kedua azam tak mau buat lagi. Yang ketiga menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Tu syarat taubat nasuha kalau dosa sebesar mana pun yang terkait dengan Allah semata. Tapi kalau terkait dengan manusia yang lain, tunaikan kembali hak orang yang kita buat zalim dekat dia tu. Kalau terkait dengan harta benda dia, pulangkan balik. Terkait dengan keaiban atas diri dia, tuan-tuan kena pergi minta ampun, pergi minta maaf kat dia. Lagi tak buat lagu tu tak selesai. Tu syarat taubat nasuha. Lah ni kita nak bincang yang mana kita duk fikir kata dosa-dosa kecil tu, sekali kalau kita duk buat terus buat, akhirnya boleh jadi kepada dosa besar. Apa dia? Dia kata, dan ketahui olehmu bahwasanya dosa kecil itu jadi besar dengan beberapa sebab. Dosa kecil itu boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahawa membilang kecil ia akan dia dan menghinakan ia akan dia, maka tiada peduli ia akan dia dan tiada duka cita ia dengan sebabnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksud dia apa? Yang pertama ni tuan-tuan, benda dosa kecil boleh jadi besar. Tuan-tuan ingat elok-elok,
kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kitab ni tuan-tuan, Penawar Bagi Hati, antara sumber rujukan kitab ini ialah kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Disebut apa? Apabila seorang itu menganggap dosa kecil itu adalah perkara yang tak penting untuk dia, dan dia buat main-main dia dengan dia. Dia main-main je dosa tu. Alah, tak ada apa, dosa kecil ya kot. Alah, benda-benda kecil-kecil ya kot. Dia buat main-main, dia buat hina-hina je dosa-dosa tu. Dia anggap kata apa? Dia anggap kata kecil je. Malah dia juga tidak mempedulikan dosa tu, dan sikit pun tidak berasa duka cita dan takut terhadap dosa dia. Boleh faham tak? Tuan-tuan rasa banyak tak benda kita buat ni? Benda tu kita tahu kata dosa, tapi kita buat macam tak tahu ya. Selalu ini punya kita tak berasa sampai kita tak boleh nak kata dosa tu dosa dah. Kita tak rasa apa langsung dah. Faham tak ni? Tuan-tuan, contoh, tuan-tuan tengok orang tak tutup aurat. Nah, saya duk pesan kat tuan-tuan. Kita kena lah ni jadi trend pekat-pekat kayu basikal. Aman Putra pun ada grup basikal. Ada tak? Mana tuan-tuan tengok tuan-tuan Muslim yang lepas PKP ni, kat kayu kat main tuan-tuan, penuh kot Putrajaya, Cyberjaya, malam-malam lampu lilak-lilak saya tengok. Bagus tuan-tuan, saya pun kayu basikal juga. Saya pun ada 2 biji basikal. Satu basikal road bike, satu basikal mountain bike. Yang hari tu masuk hospital pun pasal basikal lah tuan-tuan. Putih urat habis jatuh. Ada saya cuma dia kayu dia buat macam saya start kayu dia umur 15 tahun saya kata. Ni bukan dia panggil Sanis Muhammad apa BBNU atau BBNU. Budak-budak baru nak up kan. Kita kayu umur 15 tahun dulu ni tuan-tuan 84 tahun dah. Dulu cara kayu macam orang dulu lah. Mai tua-tua nak kayu macam cara budak-budak dulu tu yang putih urat tu. Putih sikit. Kawan kata apa? Jafri hang bukan umur 14 dah. Ingat aku tu umur 40 dah. Dan jatuh sikit jatuh putih sial. Dan cerita. Basicalnya masalah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, jangan terlalu mengikut sampai kita mengabaikan benda yang patut kita jaga. Apa dia? Aurat. Ikhtilat. Tahu aurat? Dan kalau tak pakai seluar ketat sampai nampak punggung macam tu pun tuan-tuan, kayu tak laju terang mana pun. Macam ni? Kayu tak laju mana pun tuan-tuan. Tak sampai speed 70 km sejam lah. Takat 25 ya. Yang mana kayu basikal tahu lah. 25 tu pun duduk. Ni. Ayalah, tak apa pakai longgar sikit tak apa Tunjuk tuan-tuan. Kawan saya, dia pusing satu dunia, dia pusing, dia kayu seorang-seorang, kayuhan solo. Daripada Kedah dia kayu sampai ke Mekah 10,000 km. Seorang-seorang dia. Seorang-seorang dia kayu. Nama Abang Manggerek. Dan boleh dia tulis buku apa semua, tuan biasa tengok kat Facebook dia. Lepas tu baru ni dia kayu di Jepun seorang-seorang dia. Ni nak kayu di Balkan pula seorang-seorang dia. Sampai kena tahan kat mana tuan-tuan, dia pergi dekat satu tempat kat Pakistan kot, dia petak pistol dekat kepala dia. Pasal kata dia perisik India. Masuk India tu, masuk pergi Pakistan, dia berkata perisik India, tak pistol kat kepala dia. Tembak-tembak baku mati syahid dia kata. Dan hang ni gila, hang boleh kayu seorang-seorang ni, hang gila. Kita kalau tak gila tak pergi main ni. Tuan-tuan, dia ni tuan-tuan solat semua kayu merata dunia. Satu hari dia kayu dengan budak-budak ni di BNU ni. Mak ni pakai seluar ketat ni, seluar pendek. Ke seluar pendek. Dia kata pasal apa hang pakai lagu ni? Hang orang Islam. Pasal apa hang pakai lagu ni? Dia kata ni laju sikit. Laju sikit mai. Mai ikut aku. Dia kayu. Di sini orang speed, orang laju. Kayu laju. Hang tak laju pun, kayu lagi laju. Hang kan pakai seluar laju. Nak cerita, kita tak sampai tahap macam tu pun tuan-tuan. Tak apa Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, aurat kita pakai ketat itu aurat. Orang tengok kita tuan-tuan, kita berdosa, dia tengok pun berdosa. Tambah-tambah orang perempuan, tolonglah salih alaihi wasallam. Nah tuan-tuan, pakai elok-elok sikit. Tak apa pakai longgak pun tak apa, tambah-tambah orang masjid.
Saya minta maaf, saya sebut kadang-kadang saya duk tengok, duk observe juga masjid-masjid bagus duk buat. Saya tuan kami pun duk buat guru-guru, duk buat kayu basikal, buat fun ride lah, buat apa ni jambori lah. Kita buat kan di madrasah saya buat, orang bukan Islam pun masuk. Dia tengok orang Islam pakai teruk pada orang bukan Islam. Malu kan? Kita nak buat, nak panggil dakwah kat depa. Pemain pakai elok sikit. Tunjuk elok sikit. Ni pakai seluar pendek. Saya buat program tu untuk masjid, tuan-tuan. Saya buat untuk madrasah saya. Mai pakai seluar pendek, tak malu ke? Tak malu ke? Ada pula kita geng-geng masjid ni, geng-geng AJK masjid ni yang kayu basikal, mula-mula pakai seluar longgang elok waktu dia gemuk. Lepas dia kayu 3-4 bulan, kurus, dia pun ketat juga seluar ni. Baju pun makin kecil, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu, ya Allah. Bukannya elok, buruk. Suruh sampai tak macam kayu basikal, awak suruh kawan pun tolong ambil gambar di belakang ni. Tengok, pun tak lalu pakai lah. Buruk nampak, bukannya elok pun. Ni pakailah elok sikit, macam aurat. Dosa. Kita duk tanggung dosa, orang lain pun tanggung dosa. Orang dah pakai elok sikit. Dia faham ni? Lepas tu buka Facebook, tunjuk kat orang. Buka Instagram, tunjuk kat orang. Orang semua pakai duk tengok. Habis semua pakai dosa dengan kita. Jadi fitnah, tuan-tuan. Ayalah, tak apa kan. Tuan-tuan nak ikut trend, silakan. Tapi jangan sampai kita memperdagangkan ataupun mengabaikan benda yang sepatutnya kita jaga. Tunjuk yang tuan-tuan tak apa, tuan-tuan pakai Islam. Tuan-tuan train sungguh-sungguh, tuan-tuan train sungguh sampai tuan-tuan boleh maintain 60, maintain 50, 60 kayu basikal, tuan-tuan. Apa ni, speed dia 50, 60, maintain tak ada apa, naik bukit tak ada apa. Badan slim, cantik, tapi masih pakai seluar baju tutup aurat. Tunjuk macam tu. Dia faham ni? Gitu. Style dia. Boleh lah. Pakai elok sikit. Lepas ni pakai elok sikit. Jaga sikit aurat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang kita pakai pun jadi dosa, orang tengok pun jadi dosa. Nah, dulu tuan-tuan orang sallallahu alaihi wasallam apa ni sampai ke tahap kita ni bila lama-lama dia jadi macam mana? Lama-lama dia tak ada apa. Mula-mula dulu start kayu basikal pakai seluar track bottom. Mana? Kayu-kayu duduk sangkut dekat wheel set, disangkut dekat apa? Dekat dia punya wheel set sampai terkoyak ni dekat ni. Pakai seluar. Lepas tu cari alasan pakai seluar yang kecil sikit. Sebab duduk sangkut dekat tu, cakap kat isteri kita duduk sangkut. Kayu koyak ni. Tukar emosi. Mula-mula pakai ketat tu rasa macam malu kat orang. Lepas tu lama-lama pakai. Oh, dia rasa macam tak ada apa lah. Mana? Lepas tu lama-lama tuan-tuan makin singkat naik ke atas sikit. Lama makin singkat naik atas ke lutut. Sampai kita tak rasa apa dah. Dia tak berasa apa dengan dosa. Waktu tu tak dia rasa apa. Dia berasa macam tak berdosa dah. Tapi jauh di sudut hati dia tahu kata tu dosa. Dia tahu kata tu dosa. Tapi dia tak berasa apa dengan dosa tu. Tuan-tuan. Maka waktu tu dia mula memandang kecil akan dosa-dosa tu dan dia hina-hinakan. Siapa tegur dia marah balik. Ada orang tegur dia, "Salah pakai gitu nampak tak elok sangat." Dia boleh korek tu tuan-tuan, kajian-kajian saintifik apa semua tu, cerita apa semua. Dia cuba nak justify apa yang dia buat sedangkan jauh dalam hati dia, dia tahu kata dia buat tu benda tu dosa. Nasihat, orang nasihat ni. Jadi tak benda-benda begitu? Jadi tuan-tuan, macam mana? Lalu Salih Al-Azimad dia menghina-hinakan dia. Malah dia tak mempedulikan dosa tu dan dia dah tak berasa duka cita dengan dosa yang dia buat. Tak rasa apa, tak rasa kisah. Kalau sampai ke tahap dosa kita berasa macam tu, maksud dia apa? Maksud dia kita dosa kecil kita tu dah mula upgrade nak jadi dosa besar. Sampai tuan-tuan dah tak rasa dosa, tuan rasa macam tak ada salah dah buat macam tu. Lebih dahsyat, kita tahu kata tu dosa, orang nasihat kita marah balik orang tu. Layak tak tuan-tuan nak marah orang? Bila orang tegur kita dengan benda yang betul kita buat. Tuan-tuan faham soalan saya tu? Kita buat salah, orang tegur kita, orang marah kita. Layak tak kita marah dia balik? Tak lah. Tapi kita marah dia. Pasal apa? Pasal waktu tu kita dah menghina-hinakan dosa yang kita buat. Sebab kita rasa dia macam tak ada apa. Harus dia buat apa? Tak ada apa Jauh sudut hati kita tahu kata tu dosa. Setakat kita buat dan kita berasa tu dosa, tuan-tuan sekalian, orang tegur kita tak kata apa, tu pun tak patut sangat dah.
Tapi even worse, apa kita boleh buat? Orang nasihat kita, kita marah orang tu balik. Dah. Faham tak ni? Jangan sampai macam tu. Ni tujuan kita mengaji. Kita mengaji ilmu-ilmu tasawuf ni tuan-tuan, supaya kita act accordingly. Buat cara yang patut. Kalau kita betul-betul kita salah, kita mengaku je salah. Duduk diam. Taubat pada Allah. Cukup. Tuan-tuan, yang ada gambar-gambar yang tak tutup aurat, gambar-gambar tuan-tuan yang duduk dalam Facebook, duduk dalam Instagram, yang rasa macam tak patut kita post, tuan-tuan, delete yang malu korang. Tuan-tuan AJK masjid, tuan-tuan orang surau, tunjuk tuan-tuan, walaupun tempat lain kurus, tapi perut tu masih duduk menonjol lagi. Ni pakai baju cycling tu, perut tu ni skuter-skuter, malu korang lah tuan-tuan. Delete buang, malu korang, tak elok tak elok malulah sikit. Nabi SAW kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah ikut suka kamu. Sifat orang beriman, dia ada malu. Malu tu sebahagian daripada iman, kata Nabi SAW. Malulah sikit, buanglah benda-benda yang tak patut kita buat. Salli sebab jaga maruah kita, jaga agama kita. Biar orang nilai agama ni elok, agama ni cantik. Buat begini. Tambah-tambah kita yang bawa imej agama. Kayu, basikal, tulis kod tu cantik dah. Quotation dia tulis dekat situ, tentang agama ni nak dapat kasih sayang Allah. Siapa Allah? Allah cinta dan kasih kepada orang yang kuat, orang yang sihat. Kita tulis kat situ. Kan Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad tulis tu, saya beriadah ni untuk mencari kecintaan Allah. Tapi aurat tak tutup, nampak aurat. Tutup, memang pakai seluar panjang, tapi seluar panjang ni ketat, nampak bentuk tubuh dia. Walaupun dia laki-laki, hukumnya berdosa. Jagalah elok, jangan sampai jadi fitnah. Tuan-tuan, yang pertama, apabila dia menganggap dosa kecil itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, adalah perkara ataupun dosa yang tak penting, dia tak indah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia menghinanya, malah tak pedulikan dosa tu, tak berasa duka cita pun, dan tak berasa takut pun dengan dosa dia. Yang kedua, macam mana dosa kecil boleh bertukar menjadi dosa besar? Kata pengarang kitab kita, Allahumma salli ala sayyidina Syekh Abdul Qadir Mandili, yang keduanya, sukacita ia dengan dia. Sukacita pula dia dengan dia. Dan bermegah-megah ia dengan dia. Yang kedua apa ni? Dosa kecil boleh tukar jadi dosa besar apabila seorang itu berasa gembira dan berasa suka pula bila melakukan dosa tu, dan bermegah-megah pula cerita ke orang tentang apa yang dia buat. Orang dia tak malu nak sebar dosa kat Facebook. Tak malu nak sebar dosa kat Facebook. Dia tahu benda dia buat tu salah. Dia seronok dia nak cerita, nak kongsi ke orang. Subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi contoh pun tuan-tuan tengok kat Facebook macam-macam dah ada. Hari tu saya tengok, saya tunjuk gambar cincin, tunjuk gambar jari dengan jari ni, ini jari. Akhirnya kami telah selamat bertunang. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi pada Allah. Hari ini kami telah selamat bertunang. Tunjuk jari dengan jari macam tu, cincin. Kita tengok jari sama-sama besar. Jari sama-sama besar. Macam, tuan-tuan, rupanya jantan dengan jantan. Real lah tuan-tuan. Bukan setakat tu. Lepas tunang pergi honeymoon tu Cameron Highland. Cameron Highland pergi honeymoon. Makan strawberry tuan-tuan, buka mulut. Kau tu tokok separuh, kau ni tokok separuh. Termuntah kita tengok. Oi tuan-tuan, subhanallah. Apa jangan tegak tak pasal tuan-tuan. Sehari kena maki jemaah. Jangan nasihat tak tahu tuan-tuan. Daripada ni kita pergi nasihat elok-elok tuan-tuan. Dia kata apa? Inilah tak ikut nasihat cara Nabi. Pergi buka aib orang tu buat apa? Pergilah tegak dia sendiri-sendiri, senyap-senyap. Marah kat kita pula. Dia ni. Lepas tu komen pula kat bawah tu. Tak apa, teruskan kami menyokong anda aku. Punggai dengan batu peri. Geram kita tengok. Dia sampai satu tahap tuan-tuan, dia dah tak berasa apa dah. Dia rasa macam benda tu, ini kebebasan, ini hak dia.
Jangan sampai kita macam tu. Tuan-tuan, kita tak suruh tuning jari kat orang. Kita pun kadang-kadang buat benda-benda macam ni. Apa benda yang kita share kat Facebook kita? Dosa ke tak? Kalau dosa, tuan-tuan share kat Facebook, maksudnya tuan-tuan sendiri menghebah-hebahkan dosa-dosa tuan-tuan. Tengok sendiri apa Facebook kita share. Kita kata ke orang, kita fitnah orang. Kita share tentang keburukan orang. Tahu kita tu dosa. Kita buat lagi, tunjuk kat orang apa kita buat. Orang lain ikut. Takkah itu bermegah-megah dengan dosa-dosa yang kita buat? Faham tak ni? Salah ada sama tak? Tunjuk dia ke orang. Tunjuk orang ni. Tunjuk kita ni. Apa benda kita share kat Facebook? Apa benda yang kita share kat WhatsApp? Apa benda kita share kat Instagram? Tunjuk. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita buat. Keluarga kita yang masih tak tutup aurat. Dan kita share kat dalam Facebook, share kat Instagram. Tunjuk aurat anak-anak kita. Tunjuk aurat keluarga kita. Tunjuk gambar keluarga kita. Ada anak kita yang tak tutup aurat lagi. Ada kakak kita yang tak tutup aurat lagi. Kita tunjuk tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Seolah macam kita suka cita dengan dosa-dosa dan maksiat yang duduk dalam keluarga kita. Malah. Saya yakin tuan-tuan yang duduk ada ni kita tak buat lah kot. Kita tak sampai tahap macam ni lah. Tapi tak mustahil kita buat. Ada tak satu benda maksiat yang tuan-tuan buat, tuan-tuan seronok buat? Ada tak satu benda maksiat yang tuan-tuan duk biasa buat dan kita seronok untuk buat? Kita layan dia. Layan. Dosa kecil ni. Layan. Tahu tak dosa? Tahu. Kita buat lagi. Nanti buat lagi. Lepas tu buat lagi. Lepas tu buat lagi. Nah. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi Muhammad apa dia? Yang keduanya, apabila kita suka cita dengan dosa-dosa kecil yang kita duk biasa buat tu, dan kita lebih teruk lagi, kita bermegah-megah dengan dosa tersebut, kita kongsi-kongsi dan kita share pada orang lain. Tuan-tuan, ni bukan dosa besar tuan-tuan ni. Dosa-dosa kecil ni. Dosa kecil ni. Cerita ni bukan cerita dosa besar, cerita dosa kecil. Yang kita duk anggap macam tak ada apa ni, kecil-kecil ni. Ni, share, tunjuk kat orang. Megah-megah dengan dosa-dosa tersebut. Nah, jaga dia elok. Sallallahu alaihi wasallam. Jaga dia elok. Malu kat orang. Yang ketiga tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Apa dia? Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya dan menyangka ia akan bahwasanya kerana mulianya di sisi Allah Ta'ala dan tiada mengetahui ia akan bahawa ia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia apa? Yang ketiga ni tuan-tuan ialah dosa-dosa kecil kita boleh berubah menjadi dosa besar apabila seseorang itu mengambil mudah bahawa Allah menutupi ke atas dirinya dan menyangka bahawa dirinya itu mulia di sisi Allah SWT, sedangkan dia tidak mengetahui bahawa dia sedang dimurkai oleh Allah. Dia duk buat dosa, berasa macam siapa pun tak tahu apa dia duk buat. Dia duk berasa macam Allah duk tutup aib dia. Selama dia duk buat ni, dia duk buat dosa ni, kita ni, geng-geng duk masjid ni. Geng-geng duk masjid ni. Geng-geng duk ikut kuliah online ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang istiqamah dengar kuliah tiap-tiap hari, yang duk main masjid tiap-tiap hari dengar kuliah, duduk sembahyang jemaah di masjid, ketayak atas kepala, duk buat dosa sorang-sorang, sembunyi-sembunyi, dan dia berasa macam siapa pun tak tahu apa dia buat. Sampai hari ni dia duk berasa macam apa? Kot aku ni disebabkan aku duk jaga hubungan aku dengan Allah, duk pergi masjid, duk sembahyang sunat, Allah jaga aib aku kot. Tu yang siapa tak tahu. Tuan-tuan faham ni? Nak pergi berasa ni, kot kita lagu tu. Kita berasa macam Allah duk tutup aib aku ni. Siapa pun tak tahu aku dah buat apa. Siapa pun tak tahu. Tuan-tuan, orang-orang lagu kita ni tuan-tuan, dia ujian dia lagu kita. Orang-orang jenis main masjid, ujian dia cara orang main masjid. Orang-orang tak main masjid, ujian dosa dia cara orang tak main masjid. Faham?
Orang lelaki-lelaki ujian dia dengan orang perempuan. Orang perempuan ujian dia dengan orang lelaki-lelaki. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa, Allah sebut dalam Quran. Allah hiasi syahwat ni, keinginan syahwat orang lelaki-lelaki ni dengan orang perempuan. Kita yang jenis ketayak atas kepala, yang duk main ujian dekat kita, ni yang pakai macam ninja ni. Ni. Apa faham tak aku nak cerita apa ni? Ni. Dia duk main mesej dalam Facebook, tuan-tuan. Duk mesej dalam IG, Instagram, Messenger ni, tuan-tuan. Ni yang kita duk mesej ni, yang kita nak add jadi friend ni, yang jenis-jenis macam tu. Ni. Lepas tu, syaitan dia cerdik. Dia cerdik. Dia masuk jarum sikit-sikit. Saya ni duk cari imam. Ni yang tu. Duk rasa macam dia imam sangatlah. Ini kawan yang dapat mesej tu duk rasa macam saya ni macam layak jadi imam. Hari tu waktu PKP orang tolak jadi imam pun kuliah Allah ya. Hidup rasa macam tuan-tuan, oh ya Allah. Orang kata dia nak cari imam dalam rumah tangga, pergi masjid. Pergi masjid, orang kata kat perempuan tu. Perempuan tu pergi masjid. Nak cari imam, tak berjumpa dengan imam. Balik-balik rumah tuan-tuan, orang tanya dia, jumpa ada imam kamu di masjid? Tak jumpa, semua 60-70 tahun yang tinggal kat masjid. Jadi ujian kita, orang-orang yang duduk dalam masjid, duduk dengar kuliah-kuliah agama, duduk kuliah-kuliah online, ujian dia Allah nak bagi dekat dia. Apa dia? Allah nak bagi dekat dia ujian cara dia. Orang lelaki-lelaki ni kan dia harap sangat, tuan-tuan. Kecuali saya okey sikit. Orang perempuan ni, tuan-tuan, dia bukan merasa apa sangat kadang-kadang. Dah hantar mesej apa-apa. Orang lelaki-lelaki ni dia buh gambar senyum sikit. Perempuan tu reply gambar senyum sikit. Rebah dah kawan belah ni. Biarlah. Demo dah kat aku. Jadi tuan-tuan ni main tu. Sikit-sikit lah. Lagi dia lama-lama sikit dia main keluar biji mata jadi love. Lama-lama sikit dia keluar love, keluar main 3-4 biji kat kiri kanan dia. Tuan-tuan, ujian. Dan kita biasa kadang-kadang sekali dia terjebak dengan ujian. Kita bila kita melayan, kita ikut, kita follow rentak syaitan ni, tuan-tuan, ikut rentak dia, satu hari kita terjebak. Waktu kita terjebak tu, tuan-tuan, kita tahu kata benda tu dosa. Ikhtilat. Kita tahu kata benda tu dosa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bercakap dengan perempuan, tuan-tuan niat tuan-tuan dia tu nak jadi isteri. Bukan menghalalkan cara. Tuan-tuan kena bagi selesai cepat. Tuan-tuan rasa dia layak untuk jadi isteri, tuan kahwin dengan dia. Okay? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mau kahwin dengan dia, tuan-tuan jangan duk bersembang dengan dia. Syaitan ni sangat licik. Dia boleh buat program-program keagamaan. Akhirnya hancur ikhtilat. Kalau kita buat program sama-sama, kita usrah sama-sama, duduk dalam grup usrah sama-sama, balik duduk chatting dua-dua orang. Akhirnya apa jadi, tuan-tuan? Akhirnya terjebak dengan maksiat. Sungguh. Kenapa ada isteri, tuan-tuan? Buat elok. Pergi jumpa keluarga dia, pergi jumpa mak ayah dia, sembang elok, pergi ambil jadi isteri. Itu yang tuan-tuan buat, yang tak buat. Rasa nak sembang saja apa semua, tak selalu buat. Tak boleh buat macam tu. Ni faham ni? Nak cerita ujian. Dan bila kita terjebak tu, kita duk buat tu, kita akan sedar ni, dalam kita duk buat tu, tuan-tuan, Allah tutup hati kita lagi dengan harapan kita bertaubat pada dia. Kalau tersalah tu, betul dia elok. Kau rasa terlajak sikit tu, boleh pergi mengaku kat dia. Kita buat salah ni. Kita buat salah. Kita berhenti. Boleh pergi mengaku dia. Okey, carry on. Ni. Tapi yang kita takut apa ni? Waktu tu syaitan duk main peranan kata apa? Tengok hang ni, hang orang baik. Hang orang duk ikut kuliah tiap-tiap hari. Hang orang duk dalam masjid. Hang buat maksiat pun, tengok Allah duk tutup ayat hang. Menunjukkan bahawa hang orang yang mulia. Kita takut, kita duk rasa macam tu. Tuan-tuan faham saya duk cerita ni? Faham situasi dia ni? Berdosa tak? Dosa.
Masalah dia tak rasa dosa lah. Pasal apa? Pasal dia duk merasa macam dia orang mulia, dia orang duk buat baik dan Allah duk tutup aib dia. Walhal sebenarnya dia duduk dalam murka Allah. Ini yang kita takut. Dan jangan sampai terjebak. Ini kita mengaji ni dapat teguk direct ni, teguk direct. Teguk direct ni. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi salli ala sayyidina dosa kecil yang ketiga boleh bertukar menjadi dosa besar kerana seseorang itu mengambil mudah bahawa Allah sedang menutupi ke atas dirinya dan menyangka dirinya itu mulia di sisi Allah SWT. Dan sedangkan dia tak tahu bahawa Allah tengah murka kat dia. Dan yang keempat, macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar? Macam mana? Dosa kecil boleh menjadi dosa besar, kata Syekh Abdul Qadir Mandili. Dan yang keempat, bahawasanya mengerjakan ia akan dia dengan terang-terangan dan menzahirkan ia akan dia dan menyebut ia akan dia kemudian daripada mengerjakan ia akan dia. Ya benar? Apabila seorang itu buat terang-terang dah dosa tu. Dosa kecil tapi terang-terang buat. Depan-depan orang buat, tunjuk kat orang. Lah ni dia tak buat depan orang, dia tunjuk kat ribu-ribu orang dengan Facebook dan Instagram dia. Ya. Buat, share. Dan saya yakin tuan-tuan tak buatlah benda-benda lagu ni. Tuan-tuan kau orang masjid ada sikit malu lah. Tapi kita dulu duk buat benda ni. Dulu zaman kita duk serabut-serabut dulu tuan-tuan duk buat apa, tuan-tuan kita pergi disco, kita upload pergi kat Facebook. 7 tahun 8 tahun lepas. Keluar balik lah ni memory 5 years 8 years ago. Keluar balik memory 7 years 8 years ago. Keluar balik tuan-tuan lah ni Tok Bilal masjid lah. Bukan masjid ni lah, tuan-tuan tengok Tok Bilal kita. Dia memang soleh daripada kecil tu. Keluar balik gambar tu dia bagai punya posing depan. Lah ni ada janggut, dulu tak ada janggut. Duduk depan hard rock. Posing satu macam ya. Waktu tu tak ada iPhone macam ni lagi, pakai phone yang digital tu. Teribuh kat Facebook. Keluar balik lah ni. Kawan-kawan geng-geng masjid semua pekat tengok bermuka terkejut. Macam tu. Kelang kabut nak delete. Dulu kita buat maksiat tunjuk ke orang. Tunjuk ke orang kan. Megah-megah tunjuk ke orang. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia menzahirkan dosa tu. Kemudian dia menghebahkan pula kepada orang ramai tentang perbuatan dosa yang dia lakukan, padahal padahal orang tu tak mengetahui pun tentang benda tu. Orang tak tahu pun. Dia habis cerita ke orang apa dia buat. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sejawab nanti. Dulu kan, pernah tak kita buat apa maksiat? Tuan-tuan, kecil ke besar ke? Esok kan kita jumpa kawan kita seronok, kita pergi cerita ada apa kita buat semalam. Faham tak? Semalam kita duk buat tuan-tuan, kita skandal kita lah. Saya dah betul. Skandal kita tu, tuan-tuan. Malam-malam kita keluar pergi apa-apa kita buat. Esok ni pergi kerja excited ni nak cerita kawan kita ni. Tahu semalam tu. Dapat ah. Semalam dapat ah. Buat faham tak aku cerita apa ni? Mau buat lah betul-betul ni? Kita buat tuan-tuan. Kita buat. Ni cerita saya nak cerita ni. Ni bukan cerita dosa besar ni. Yang kita cerita itu dosa besar kan? Yang kita cerita ke orang dulu ni, cerita kita yang kita duduk bangga cerita kat kawan-kawan kat tempat kerja kita tu cerita dosa besar tuan-tuan. Ni yang ni cerita dosa kecil. Dosa kecil yang kita duduk buat setiap hari ni. Cerita korang dulu dosa besar kita cerita korang. Malam pergi mana? Pening kepala. Malam dapat dah 2 jam. Tak 2 jam apa? Kuk mabuk teruk pada orang minum kaki. Aduh Allah SWT. Apa gelap aja pengalaman kan. Aduh. Lepas tu saya pesan, tuan-tuan, kita bisa buat silap. Kita bisa buat silap. Nak buat macam mana? Nak patah balik tak boleh lah.
Waktu kita umur 20 tahun dulu, waktu kita umur baru-baru duduk, baru nak up kan, baru nak up kan. Dulu orang tak panggil dah budak-budak baru nak up, orang tak sebut lah ni bahasa lah ni. Ni dulu zaman kita serabut-serabut dulu. Ni apa benda kita tak buat dan buat semua macam-macam kita buat. Nak patah balik tak boleh lah. Nak buat macam mana? Benda silap buat. Kalau boleh patah balik, tak mau buat benda-benda macam tu. Pasal kita tahu teruk dia ke mana. Lah ni kita dengan penyakit macam-macam, kita dengan sempitnya. Kadang-kadang tu kafarah daripada apa yang kita buat dulu. Tak berasa. Kalau aku tak buat dulu, tak jadi aku lagu ni kau. Kau tengok anak-anak kita. Anak-anak kita. Nak kita buat pangai, tegur tak boleh. Tegur sikit tuan-tuan melenting anak ni, suruh semayang tak mau. Buat apa tak mau. Buat kita ni macam apa, cakap dengan kita wit-wit je. Tahu wit-wit? Wit tu? Tahu lah. Oh wit tu, geram bunyi tu. Sah. Ui, geram bunyi naik tu geram. Dia buat kita cakap kita betul ya, anak kita ni. Kita cuba flashback balik dulu. Apa kita buat kat mak ayah kita? Apa kita buat? Berapa banyak mak ayah kita menangis pasal kita. Tak boleh nak patah balik. Kita buat silap kan. Kalau mak kita tahu lah apa kita buat waktu kita pernah main KL ni kan. Saya tak tahu macam mana mak kita boleh menangis. Saya tak tahu. Dia duk sangka kita baik. Balik kampung baik tuan-tuan, tunjuk kat mak ayah kita baik lah kita ni. Kita duduk sini, kalau dia tahu apa kita buat kat sini dulu tuan-tuan, menangis tak berhenti mak kita. Setiap malam nangis. Dia duk ingat kita malam-malam, dia telefon kita, amboi lama nak aku tak telefon aku ni, rindulah. Macam mana duduk kat sana? Dapat sekali dia telefon, alhamdulillah mak semua elok kat sini. Oh lega. Padahal malam-malam kita duduk disko tuan. Kalau dia tahu kita duduk disko, kita duduk buat apa benda tuan-tuan, ada kita duduk buat maksiat, ada tidur dengan perempuan, ada apa kita duduk buat. Kalau dia tahu tuan-tuan, hancur nanti dia. Hancur dia. Ini dia tak tahu kan? Kita tak tahu. Tapi kita tahu lah. Kita tahu lah. Kita tahu. Lah ni kita menyesal lah. Kalau aku tahu aku tak buat kata dulu. Kesan dia apa? Nak kita buat panggil kat kita. Hidup kita ada tunggal langgang, kadang-kadang hidup kita sempit. Itu kesan-kesan pada dosa. Kesan pada dosa. Pasti kita sangkut. Ni, penyakit maiwai. Dia macam orang nak kafar. Kita dah lalu jalan tu. Anak-anak kita jangan kita bagi lalu jalan tu. Nah ni. Dan Allah tutup aib-aib kita tu. Mudah-mudahan dengan Allah tutup aib kita tu, itu tanda Allah ampun dosa-dosa kita. Tapi jangan sampai kita duk pergi bangga pula dosa-dosa kita kat anak-anak kita dah balik. Anak-anak kita buat panggil sikit, anak-anak kita buat panggil sikit, jumpa. Kita kata apa kat dia? Hang. Kata kat anak kita waktu marah sebut nama dia, sebut nama penuh sekali nombor ICU kalau waktu marah. Kita lah, tambah isteri kita. Kalau dia marah kat anak, dia sebut nama penuh, aku marah semua tu. Ni, Muhammad Luqman bin Hakim, sebut nama full nama tu masuk marah lah tu. Ni, dia buat panggil lagu ni. Awak ingat hang hebat sangat? Marah kat anak. Awak ingat hang hebat sangat boleh buat panggil macam ni? Ni ayah ni lagi dahsyat dulu, tahu tak? Setakat 6 jam aku buat tak tahu. Sebab kata anak dia, kena tu, terror kat ayah aku rupanya. Duk pi curi rokok kat sekolah. Ayah ni tokan rokok tahu kat sekolah ni. Mana lorong semua ayah tahu tak? Oh katakan. Tu, asrama tu tingkat 3, atas siling tu tempat stok ayah simpan. Buat kata, tuan-tuan, kita duk cerita megah-megah dengan kesilapan yang kita duk buat kat anak-anak kita. Dia guna modal tu balik untuk kita satu hari ni. Orang tangkap dia, orang buat apa-apa kat dia, dia kata apa? Saya nak salah apa saya macam ni? Ayah saya pun dulu buat macam ni. Ayah saya lagi dahsyat, dia beritahu kat saya. Faham tak? Tuan-tuan berubah nak jadi orang baik. Bila kita berubah, tuan-tuan, Nabi SAW, Allah pelihara dia. Nabi, Allah pelihara dia.
walau Nabi belum diangkat menjadi Rasul, Allah dah pelihara Nabi daripada melakukan sebarang silap yang nanti kalaulah berlaku kesilapan tu, waktu Nabi SAW jadi Nabi, orang akan guna balik kesilapan Nabi SAW buat untuk menunjukkan bahawa Nabi SAW ni orang yang lemah, biasa buat silap, biasa buat salah. Anda faham tak? Nabi satu hari ada festival, ada pesta dekat dengan Mekah tu. Nabi ni curious, waktu muda dia, waktu remaja dia curious, dia nak tahu apa dia ada kat situ. Apa dia, bukan teringin nak pergi, bukan teringin nak join tu, curious. Curious ni apa dia tu? Apa dia? Payah umpam cakap pakai masa bulan. Dia apa? Dia nak tahu lah, tu lah, kita faham betul lah kan? Dia nak tahu apa benda dalam tu. Tapi Allah jaga dia dalam perjalanan Nabi tu, dia mengantuk, terlena sampai habis program tu. Oh, dah habis dah. Faham ni? Pasal apa? Allah nak jaga dia, supaya nanti orang tak boleh pakai model apa. Hang pun buat silap dulu, duk ajak orang. Hang pun buat salah dulu, ajak orang. Dah faham tak ni? Kita lah ni nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Kita ada usaha nak jadi baik. Dan dengan kita duk ajak orang buat baik, dengan kita duk lawan diri kita daripada nak buat maksiat, dengan duk ajak orang jangan duk buat maksiat, tuan-tuan, orang pandang kita mulia. Orang pandang kita orang baik ya. Kena ada ni, kena ada Azin. Contoh. Kena ada ni, kena ada. Oh, kena orang baik. Orang baik. Cuba kita pergi cerita apa salah kita buat dulu. Nampak aku baiklah ni lah. Dulu aku tahu apa benda aku tak buat. Tu aku biasa pergi dah. Ni tak ada apa ni. Benda-benda semua aku biasa buat dulu. Orang yang tadi pandang kita 100% dan nak dengar cakap-cakap nasihat kita, lepas dia nak dengar lah cakap kita. Dengar kita? Kita dengar lah pasal kita ni. Oh, punya aku orang hebat rupanya. Tak ada apa, dia pun baru duduk belajar lebih baik. Tuan faham ni? Orang hilang respect. Dan bukan nak suruh orang respect kita, tapi tu jalan dakwah kita. Kerja yang kita nak buat. Tuan-tuan, masalah Islam. Sebab tu ada beberapa benda yang jangan duk cerita ke orang sangat. Bila kita ni jadi pendakwah, ada benda yang cerita, ada benda yang cerita. Antaranya alim ulama, orang-orang muda jangan cerita harta dia, cerita sangat. Orang dakwah jangan cerita harta sangat. Saya ni pendakwah juga kan, tiru contoh macam saya, dan saya menyampaikan dakwah, saya simpan 2 juta dalam akaun. Ni saya ada 2 juta dalam akaun. Saya ada wifi kan? Saya ada mes. Tak ada apa untuk saya. Jadi saya dakwah. Tuan-tuan, orang nampak dari satu segi kebaikan, tapi di sana ada orang yang akan ada down, dia akan ada benda yang cerita. Harta dengan cerita. Kan ni, kita miskin ke, kita kaya ke, ada orang cerita, saya ni dakwah, tak ada apa saya ni. Rumah pun, saya ni orang semekir, makan semekut, duduk semajid. Orang tak nak cakap semekir, makan semekut, duduk semajid. Jadi, kita sudah cerita lah. Dia orang akan pandang dia sedang meraih-raih simpati. Saya ceritakan dakwah sudah. Yang kedua, jangan cerita sangat pasal umur kalau dia terlalu muda. Sebab dengan umur tu lagi menyebabkan orang tua tak boleh nak dengar dia. Alah, budak-budak bercakap. Budak-budak bercakap. Mana? Kita kan ada benda cerita. Apatah lagi cerita maksiat lagi lah, jangan cerita. Tak payah cerita lah. Cerita apa kita buat, tak payah cerita. Baik tuan-tuan, Rasulullah Muhammad Nabi SAW menjelaskan sabda Nabi SAW, kana ummati mu'afan illa muhajirin wa inna minal jihar an ya'mal ar-rajul bil layli 'amalan summa yusbihu wa qad satarallahu ta'ala fa yaqulu amiltul barihata kadzalik wa kadza wa kadza wa qad bata yasru rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahu anhu. Artinya tiap umat aku dimaafkan daripadanya, tiada dosa bagi mereka itu, melainkan yang terang-terang dengan maksiat yang ini tiada dimaafkan dengan dia mereka itu. Dan setengah daripada menzahirkannya,
menzahirkan dan menerangkan maksiat itu bahawa mengerjakan oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat, kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia, maka berkata ia, aku kerjakan semalam bagi bagian-bagian, dan sesungguhnya telah bermalam ia menutupi akan dia oleh Tuhannya, dan berpagi-pagi ia membuka ia pada penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan akan dosanya. Nah, cerita lagu inilah baca itu kok tuan tak faham. Dia kata, setiap umatku dimaafkan padanya, yakni mereka tak ada dosa melainkan dosa yang jelas akan kemaksiatan mereka buat, yakni mereka tidak dimaafkan. Sebahagian daripada perkara yang dizahirkan dan menerangkan maksiat itu oleh seseorang yang mengerjakan pada waktu malam akan pekerjaan jahat. Kemudian tak kala pada waktu pagi ketika Allah menutup kemaksiatan tersebut, maka dia pula bercerita, semalam aku mengerjakan sedikit-sedikit. Allah tutup dia apa yang dia buat malam itu. Harap dia ampun, dia harap Allah bertaubat atas dosa-dosa dia. Tapi dalam keadaan Allah tutup dia pula bercerita, semalam aku buat apa. Dan sungguhnya kejahatan yang dilakukan pada malam itu pun ditutup oleh Tuhannya. Lantas dia pula membuka tutupan Allah dengan memasyhurkan dosa-dosa dia. Hadir riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, insya-Allah. Dan seterusnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kelima, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim. Wallahu alam. Kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan sikit daripada tazkirah dan peringatan itu menjadi manfaat kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.